menjemput Dr. Nazri ke konti sementara kita. Terima kasih. Terima kasih menerima jemputan saya, Dr. Nazri. Alhamdulillah, kebetulan berkelapangan petang ni. Ya, terima kasih banyak. Bertemu kembali kita di dalam ruangan sembang petang, keluaran Pejabat Komunikasi Korporat Universiti Malaya. Pada hari ini kita berasa bertuah kerana kita bersama-sama Dr. Muhammad Nazri Abdul Rahman, pakar kaunseling dari Fakulti Pendidikan, juga merupakan Timbalan Dekan Hal Ehwal Pelajar Fakulti Pendidikan. So hari ini kalau tak keberatan Dr. Nazri, kita start sikit. Dr. Nazri ni di Fakulti Pendidikan tu bidangnya apa? Saya fokus saya di bidang pendidikan awal kanak-kanak di Jabatan Psikologi Pendidikan dan Kaunseling. Seram. Sebenarnya kalau ikutkan bidang saya ini lebih fokus kepada kurikulum. Baik. Sudah semestinya satu bidang yang penting dan saya kira soalan saya pun berkait dengan pendidikan. Seperti bagaimana Dr. Nazri sedia maklum sekarang pelajar SPM dah lama dapat keputusan, dah apply pergi tingkatan 6, matrikulasi, pusat asasi dan sebagainya. Keputusan awal akan keluar tak lama lagi. Jadi kalau boleh Dr. Nazri kongsi sikit dengan kita lah berkaitan hala tuju pelajar SPM ni. Adakah macam sambung belajar tu satu-satunya pilihan yang terbaik ke macam mana? Okey. Sebelum saya menjawab soalan tentang hala tuju SPM ni, mungkin elok saya ceritakan sikitlah pengalaman saya. Sebenarnya saya 18 tahun berada di sekolah dan istimewanya sebelum saya join UM lah. Yeah. Okey, saya di sekolah dan kebanyakan di sekolah itu saya mengajar di sekolah lelaki. Maksudnya sekolah lelaki sepenuhnya, dan saya mengajar pelajar terpilih yang setelah dipilih-pilih. Maksudnya kelas tu maksudnya setelah dipilih-pilih ke kelas hadapan, itulah pelajar yang saya. Mereka ni terpilih setelah dipilih. Okey. Jadi bila kita menentukan hala tuju ni, macam bila pelajar-pelajar saya ni, dan saya bangga dengan pelajar saya ni kerana setiap daripada mereka itu ada keperluan dia dan keistimewaan sendiri. Jadi sebagai seorang ibu bapa ataupun keluarga ataupun guru khasnya, sewajarnya guru itu boleh memahami apakah keistimewaan setiap anak murid dia. Khususnya kalau guru bimbingan dan kaunseling tu paling istimewanya dia kena kenal lah, terutamanya kelas-kelas yang kata orang kelas yang akan mengakhiri zaman persekolahan dia, tingkatan 5 misalnya, dia sepatutnya kalau sebagai seorang guru sudah boleh mengetahui apakah kecenderungan. Tambahan hari ini kita mengetahui bahawa di sekolah sudah ada ujian psikometriks, iaitu minat kerjaya. Jadi daripada situ guru sebenarnya secara tak langsung dia dah boleh melihat ke mana kecenderungan. Jadi bila tadi soalan kata, adakah sambung belajar itu sebagai salah satu hala tuju? Sebenarnya kita ada pelbagai. Maksudnya dalam keadaan hari ini yang lebih terbuka maksudnya belajar itu tidak semestinya. Saya minum doktor, sorry. Teruskan. Okey, belajar itu tidak semestinya saya habis saja SPM saya kena sambung belajar. Hari ini ada pelbagai saluran. Jika kita tidak dapat untuk saluran yang pertama, mungkin kita ada untuk saluran yang kedua, yang ketiga. Dan hari ini timbul juga kecenderungan di kumpulan-kumpulan pelajar tertentu, mereka lebih berminat untuk saluran teknik. Okey, dalam saluran teknik di mana kemahiran kerja tangan, vocational. Jadi di situ juga sebenarnya kalau kita boleh mendorong mereka itu lebih baik. Sebab kadang kita lihat dalam sistem hari ini kita lebih menekankan kepada akademik. Kadang kita melupakan bahawa dalam kalangan pelajar kita itu sebenarnya ada kemahiran lain yang boleh dicungkil. Jadi hala tuju itu sepatutnya sebelum mereka keluar kita dah lihat, ini kebolehan pelajar saya rasa ini perlu cenderung ke sini. Kalau saya di sekolah dulu, saya ada haluan dia mudah saja. Sebab saya akan menyatakan bahawa kamu punya result begini, sekarang dah bulan 6, saya rasa kita fokus yang ini sahaja. Cukup untuk kamu kalau nak sambung belajar, kamu masuk tingkatan 6 dengan subjek yang ada yang ini. Daripada tingkatan 6, kamu akan boleh ke mana. Dan kalau saya tengok pelajar ini boleh cemerlang, saya akan terus dorongkan, subjek ini boleh menjurus kamu untuk bidang ini. Dan ini kamu punya subjek-subjek yang boleh sambung belajar di universiti. Jadi sebagai seorang guru, itu yang dikatakan bahawa guru sebenarnya memainkan peranan penting selain daripada ibu bapa. Sangat penting. Sebab guru ini dia nampak di mana kecenderungan seorang pelajar itu atau anak muridnya itu, dia tahu dah, dia kata yang ni jangan paksa dia teruk-teruk untuk akademik. Macam mana sekalipun last kita yang tension. Itu yang berlaku bila kadang cikgu jadi tekanan sendiri sebab nak pastikan mesti dapat A. Mesti dapat A.
Jadi kita kena bijaklah. Jadi hala Lagipun 7 ramai kita nak ambil ada. A tu cikgu. Kan ada orang cakap tak cukup A sebab dia lambat ambil keputusan. Orang lain dah ambil dulu. Itu orang dah ambil keputusan dia tinggal lah, tinggal. Betul. Tapi tak apa. Berbalik Kita pada ada. kecenderungan tadi cikgu ya. Kecenderungan ni pada pengalaman cikgu sendiri. Sorry, saya panggil cikgu. Tak apa, Tadi cikgu ada je. pengalaman Memang 18 tahun kalau tadi. tu, Kecenderungan ni adakah daripada kecil dia macam tu atau boleh dibentuk semasa dia di alam remaja macam mana? Okey, kecenderungan pertama sekali kalau kita lihat kadang-kala dia kecenderungan itu akan dipengaruhi oleh persekitaran. Okey. Persekitaran di mana apakah persekitaran yang kita bentuk dan olah menyebabkan ianya lebih cenderung ke arah itu. Jadi itu sebabnya kalau kita lihat sekarang di bawah kementerian dia lebih menggalakkan sekolah itu untuk membentuk watak-watak tertentu, sekolah berwatak. I see. Sebab kerana daripada situ kita boleh Ini mendorong. perkataan ethos tu ke cikgu? Ya, etos. Ethos Etos. Setiap sekolah ada Setiap watak sekolah dia. ada watak dia. Faham. Jadi kalau dia melihat bahawa di situ sekolah itu perlu untuk satu kecemerlangan, kalau sekarang ini kita ada sekolah kluster-kluster kecemerlangan misalnya. Ya. Jadi dari situ sebenarnya kita ni boleh memupuk kecenderungan dia. Kalau macam pelajar pengalaman saya mengajar lah, bila tengok mengajar budak lelaki ni, kalau kelas yang terpilih setelah dipilih-pilih itu, apa yang istimewanya mereka ini kebanyakannya adalah mereka yang lebih kepada aktiviti fizikal. Ya. Jadi kalau paling tidak pun saya akan nyatakan bahawa kamu perlu ada yang ini, paling tidak kamu jadi polis, immigration. Sebab kita nak lepaskan dia untuk kerjaya. Ini juga salah satu daripada saluran kerana kita menyatakan bahawa selepas kamu bekerja, paling tidak kamu boleh sambung belajar dengan ini. Kita memberi galakan. Sebab sekarang sistem kita kata orang pembelajaran sepanjang hayat, peluang itu lebih terbuka. Cikgu masih nampaknya macam cikgu juga cenderung untuk menyambung pengajian selepas sekolah. Bagaimana pula dengan yang dia memang mati-mati cakap, cikgu saya nak kerja lepas sekolah ni cikgu. Saya tak nak masuk form 6, saya tak nak belajar cikgu. So, belajar begini macam mana pula di pandangan cikgu? Okey, kalau boleh kaitkan dengan pembelajaran sepanjang hayat tadi. Dia sebenarnya dia ada beberapa faktor yang mempengaruhi keputusan pelajar itu. Yang pertama adalah persekitaran dia, mungkin desakan ekonomi. Desakan ekonomi dia akan menyebabkan bahawa kalau saya belajar, saya sambung diploma, saya akan ada satu keberhutangan yang tinggi. Loan yang banyak saya terpaksa ambil hanya untuk diploma. Betul. Dan persekitaran yang akan mempengaruhinya pula, dikata lepas diploma pun balik-balik tak dapat kerja juga. Betul. Itu satu. Ya. Itu persekitaran dia, kadang ekonomi. Kemudian persekitaran yang kedua pula, dia kata memang dah tak boleh belajar dah. Dia cakap belajar macam mana pun itu saja yang saya mampu. Tetapi jangan lupa bahawa dia belajar, dia nak bekerja, kita bagi dia bekerja. Tetapi pada masa yang sama kita perlu menyatakan kepada pelajar tersebut, dalam masa kamu bekerja ada peluang-peluang yang boleh kamu sambung belajar untuk meningkatkan kamu punya profession dalam kerjaya tersebut. Sebagai contoh, pelajar saya ini kelas terpilih setelah dipilih. Memang kalau pergi di mana-mana saya akan jumpa mereka di immigration. Kalau tak di immigration, saya akan jumpa mereka sebagai polis. Sebab apa? Kelayakan minima SPM. Lulus dengan syarat-syarat yang itu, mereka boleh mohon. Pelajar lelaki yang lasak, kita tahu tubuh badan dia macam ni, okey, lepas dah untuk kamu mohon jawatan-jawatan dan kerajaan. Tapi jangan lupa, selepas itu, dalam masa setahun lepas itu, cikgu, kalau saya nak sambung belajar, boleh ke dengan ni? Dia telefon balik. Sebab apa? Kita dah menyatakan bahawa selepas kamu bekerja, dalam masa kamu bekerja setahun dua, cari peluang-peluang yang ada sambil belajar, sambil bekerja, kamu boleh belajar. Dan kita bagi laluan-laluan tersebut. Bomba juga begitu. Sebab dia prospek je dengan adanya sijil, kelayakan diploma, kelayakan ijazah, dia akan menyebabkan boleh mohon kenaikan dari dalam. Jadi ini peluang yang ada sebab perlu diingat bahawa anak-anak pelajar-pelajar kita ni bila khususnya lelaki lah, dia lambat sikit untuk memahami kehidupan itu. Ada orang panggil late bloomers. Itu benda tu ke? Late sikit. Dia lambat sikit sebab dia rasakan bahawa enjoy lah apa nak ni kan. Tetapi bila dia sampai satu tahap, dia masuk je tingkatan 6, dia dah mula matang. Dalam tindakan dia dah mula berfikir apa akibat, apa risiko. Masa SPM tu bagi dia, apa ada lepas SPM, conteng baju, ambil enjoy lah. Betul kan? Jadi ini yang tapi kita nak bentuk. Tapi ada yang naik motor pergi kubur cikgu dia. Itu bagus tu, itu baik tu. Itu tandanya cikgu dia itu telah berjaya menyuntik satu perasaan di mana kenapa dia itu perlu dihargai. Sebagai seorang guru macam saya ni, bekas cikgu ni bila tengok,
saya pergilah mana-mana pun, sejauh mana pun saya berada dalam shopping mall itu, dari tingkat 5 pun dia boleh jerit nama saya di bawah. Kadang kita malu juga, Allah tengah-tengah ni kau jerit cikgu, diamlah satu. Shopping mall dengar nama saya. Tapi gitulah penghargaan kepada orang yang berjaya mengubah. Jadi kata orang di tingkatan 5, kadang-kala anak-anak pelajar kita ini khususnya yang berada jauh sikit daripada yang proses-proses terbuka, peluang-peluang yang dinampak persekitaran, mereka kadang agak lambat. Dia memerlukan guru, kaunselor ataupun rakan-rakan yang memberi laluan-laluan yang ada untuk dia. Berbeza dengan anak-anak yang berada di kota yang mana adanya peluang-peluang gadget. Jadi gadget-gadget mereka ada, mereka dapat lihat. Kalau saya tak dapat yang ini, saya boleh sambung belajar bidang ini, ambil yang ini, next step apa. Kalau tak dapat ini, mereka ada peluang yang ini. Ibu bapa juga membimbing. Tetapi kalau anak-anak yang mungkin berada di pendalaman, yang mungkin berada bukan di kota besar, pinggir-pinggir, yang ekonominya agak rendah, ibu bapa pun tidak begitu mengetahui peluang yang ada, dia memang mengharap pada guru. Apakah next step? Kalau kita lepaskan dia, memang dia akan bekerja je lah. Sebab dia tidak tahu bahawa, oh selepas ni saya sebenarnya ada peluang untuk sambung belajar. Kalau saya masuk yang ini, saya isi borang SPA 8, saya boleh bekerja dengan agensi kerajaan dan pada masa yang sama saya boleh sambung belajar dan saya ada peluang-peluang lain. Ini juga, tapi itulah guru kaunselor cakap. So, cikgu dah mention peranan guru yang sangat penting ni, dan juga cikgu mention guru kaunseling tadi. Jadi adakah peranan ni sepatutnya dimainkan oleh semua guru ke atau fokus pada guru kaunseling tu? Tidak, sebenarnya semua guru, khususnya guru kelas atau guru tingkatan, kerana mereka ini akan lebih rapat dengan sesuatu kumpulan pelajar itu. Dan selalunya pelajar-pelajar ini yang kita rasakan bahawa yang agak kurang terdedah kepada peluang-peluang belajar selepas SPM, mereka sangat mengharapkan guru-guru ini untuk memberi laluan. Bagaimanakah kalau dia tak dapat yang ini, saya gagal subjek ini, apa peluang-peluang yang ada? Kalau tak dapat saluran ini, apa yang ada? Jadi sebagai seorang guru, kita kena terangkanlah. Macam saya akan bagi tahu, kamu perlu 3 kredit, kamu boleh sambung belajar dekat sini untuk tingkatan 6 tanpa hutang. Bayar yuran tahunan sikit, tingkatan 6, STPM. Secara ini kamu akan dapat apa peluang. Lepas tu boleh sambung belajar kat mana. Dengan STPM, kalau kamu mohon untuk polis, kamu akan bermula di peringkat inspektor. Misalnya, jadi bila kita beri yang itu, dia dah mula target. Dia dah mula target, oh saya nak yang ini. Tapi kalau kita tak beri pendedahan itu, dia merasakan bahawa gagalnya SPM, maka gagallah kehidupan, seluruh kehidupan dia, dan dia akan mula mencari apa yang dia boleh isi. Jadi guru sangat penting untuk memberi guru, ibu bapa. Saya tak nafikan peranan ibu bapa, cuma kadang-kala ibu bapa ini kadang-kala juga terlepas pandang dalam kesibukannya. Okey, soalan terakhir oleh saya, Doktor, Cikgu. Tadi ada Cikgu mention pasal belajar dan bekerja. Nampaknya Cikgu lebih berpandangan yang belajar tu boleh semasa bekerja. Sebab ada orang pandangan sama ada kerja dulu atau belajar dulu. Dia macam 1 atau 0, macam tu saja. Nampaknya cikgu, pandangan cikgu lain sikit. Semasa bekerja tu kita boleh sambung belajar. Okey, dia ada dua. Okey, ada dua, dan sekarang ini merupakan satu fenomena yang di kalangan pelajar yang sehari ini kita dapati dalam keadaan yang kita rasa ekonomi yang agak menekan sedikit ke belakang ini. Kebanyakan pelajar-pelajar yang memikirkan bahawa beban tanggungan keluarga itu perlu juga dia tanggung. Jadi dengan keadaan dia yang result tidak begitu bagus, kadang-kala mereka dah dapat satu, kata orang apa, satu laluan yang mengatakan bahawa tak apalah, saya bekerja dulu, pada masa yang saya bekerja saya akan belajar. Tetapi ini memerlukan seorang yang sangat disiplin. Sebab bila kita bekerja, komitmen yang sangat tinggi. Betul. Bila komitmen yang sangat tinggi, kadang-kala kita tak habis nak belajar. Atau kita sampai satu tahap kita tak mampu. Tetapi bagi mereka yang memang itu adalah satu keperluan, dia punya jati diri, dia punya iltizam dia sangat kuat. Jadi dia boleh laluan tersebut. Tapi bagi mereka yang tidak boleh fokus, dengan result yang lebih baik, saya mencadangkan supaya ia mengambil laluan yang lebih baik, iaitu dia sambung belajar.
Kerana pada sambung belajar daripada SPM, dia ambil peluang untuk sambung belajar, masuk sama ada di peringkat matrikulasi ataupun selepas itu ambil diploma ataupun tak dapat diploma, ambil dulu di peringkat sijil, kerana dengan kelayakan ini dia akan sambung lagi. Paling tidak pun, paling-paling teruk sekalipun, paling-paling kata orang tak dapat pun, masuklah ke tingkatan 6. Kerana di tingkatan 6 itu terdapat pelbagai lagi peluang yang dia boleh perbaiki selepas SPM dia. Jadi belajar dulu, selepas dia dah belajar, dia fokus, dia akan boleh untuk mara satu langkah lagi. Cuma dalam keadaan-keadaan yang hari ini ramai yang bertanggapan bahawa kenapa saya nak bekerja, nak belajar begitu teruk, kerana ramai juga graduan yang menganggur. Itu dia punya soalan. Dia kata belajar tinggi-tinggi, dia kata menganggur juga. Baiklah dia bekerja, dia sampai satu tahap, sambil dia bekerja, dia belajar, nanti kawan sana baru nak mohon, dia dah ada kat dalam, dia boleh naik lagi sama yang tinggi. Itu persepsi. Jadi timbang-timbang, tanyalah kaunselor masing-masing mana yang terbaik, kerana setiap guru dan kaunselor itu lebih memahami setiap pelajarnya, terutamanya ibu bapa. Dan saya rasa mesej yang jelas di situ ialah sambung belajar ni bukan pilihan. Memang sambung belajar, simpanlah niat tu sampai walau di mana kita berada. Dalam apa situasi sekalipun, yang penting kita kena tenamkan niat kita, iaitu nak sambung belajar. Betul. Saya bekerja, saya tetap kena sambung belajar. Kalau saya dalam keadaan untuk belajar, saya terus untuk belajar. Jadi belajar itu menjadi satu keutamaan untuk mengubah kehidupan. Okey, terima kasih banyak kepada Cikgu Nazri, Dr. Nazri dari Fakulti Pendidikan yang sudi bersama kita pada petang ini. InsyaAllah kita akan bersama lagi tetamu lain yang lebih menarik daripada Universiti Melaya untuk sesi sembang petang kita akan datang. Assalamualaikum dan terima kasih. Terima kasih.